saya tak seronok. Saya tak seronok sebab saya sebenarnya malas nak bercakap. Tapi bila dia dah cakap benda begitu, terasa juga kita ni. Dia kata, dia kata, mereka yang bandingkan, dia kata pengkritik kerajaan ni seperti tupai dan ke. Saya kata takkanlah, baru keluar hospital, terus buat kenyataan membinatangkan sama manusia. Kenapa begitu, Pak Lebay? Aduh, hai. Masa duduk dalam hospital tu kena ingat, gaji Pak Lebay tinggi, dibayar oleh rakyat. Kemudian, bil rawatan dan sebagainya tu tentulah daripada bil rakyat. Jadi dalam keadaan begitu, kenapa bagi buat kenyataan-kenyataan begitu? Bahawa rakyat ini yang mengkritik kerajaan seperti tupai, seperti ke. Setahu saya, tupai yang tebuk tupai, yang tebuk durian. Kalau monyet atau ke ni, kalau buah durian tu, dia akan goncang punya pokok sampai buah tu jatuh. Dalam keadaan buah durian tu muda, tak boleh dimakan. Tapi bila Pak Lebay mengatakan bahawa mereka membuat ni seperti topai dan ke, macam mana ni Pak Lebay? Berhentilah kita menggunakan keadaan itu. Sebab yang kaki tebuk tu, orang yang tebuk kerajaan Pakatan Harapan dulu tu, apa? Tak boleh nak diistilahkan sebagai tupai? Apakah mereka yang meranapkan Pakatan Harapan itu tak boleh dianggap sebagai beruk macam mana dia buat pada buah-buahan? Jadi kalau nak bercakap tu, cermin diri kita dulu. Saya melihat bahawa kadang-kadang bila mereka yang ada latar belakang agama ni mengeluarkan dalil yang bukan-bukan begini, kita letih lah. Kita letih mendapat satu pemimpin yang sebegitu. Carilah nasihat kalau boleh rakyat, janganlah menyalahkan kerajaan, marilah kita santuni bersama. Kan lebih molek awak-awak agama daripada membinatangkan orang. Ini tupai, beruk. Aduh, jadi kalau orang balas balik kan tak seronok. Kan baginda Rasulullah SAW menyatakan jangan kamu memburukkan agama orang, kerana orang akan memburukkan agama kita. Begitulah tingginya ajaran Rasulullah. Jadi Pak Lebay ni dulu bagus dengan dalil-dalilnya. Kenapa mengeluarkan dalil-dalil yang sebegini? Berhentilah buat dalil-dalil politik ni yang menghina sama manusia. Kemudian tiba-tiba pula akhirnya kita dapat tahu bahawa Lebay di Kedah tu, Menteri Besar, dibuktikan ternyata salah. Bahawa dia melakukan rentas sempadan dan memandu kereta. Jadi saya mengucapkan tahniah pada Puan Nini Siron yang begitu teruk dibalun oleh sisa politiknya. Sisa politik pada Menteri Besar Kedah mengatakan benda itu fitnah dan sebagainya. Mereka habis gambar-gambar dia diselongkar, disiarkan macam-macam lah. Tapi ternyata bahawa Lebay ini menipu. Mereka sanggup menipu. Bila last kali saudara, apabila pihak polis, Bukit Aman Criminal Investigation Department Chief Saudara Abdul Jalil Hassan menyatakan bahawa Lebay Menteri Besar di Kedah tu disahkan salah dan dikenakan hukuman. Tapi dia tak sebutlah berapa hukumannya. Kita pun tak tahulah berapa dia kena denda. Artinya kesalahan tu ada. Apa yang dinyatakan begitu benar. Jadi selama hari ni saya ucap tahniah lah kepada Puan ini yang menyiarkan walaupun dirinya dihina oleh sisa politik pada Menteri Besar tersebut dengan kata bahawa ini fitnah dan sebagainya. Malahan sekarang ni pula ini bertali arus lah lepas satu-satu. Bila dia punya chip tu buat kenyataan begitu, tiba-tiba Ketua Dewan Muslimat, dulu saya menghormatilah masa kita Muafakat Nasional, beliau menyantuni pergerakan wanita. Saya kata sukanya saya tengok. Rupanya dah dapat naik pangkat apa semua, dah dapat jadi senator, jadi ketua penerangan Dewan Muslimat, Dr. Najihatul Salehah. Dia mengatakan bahawa bukan kerajaan yang gagal, yang gagal itu rakyat. Pula dah saya kata. Sekarang ni tak habis-habis nak blame rakyat. Apa hina sangat ke rakyat di kacamata korang? Dah kerajaan nak kata tak gagal macam mana? 6 bulan orang tersadai di rumah terkurung dan ekonomi masih lagi tak bergerak, habis masih lagi berjaya. Lepas tu kata yang gagal tu rakyat, kerana rakyat tidak bersama-sama dengan kerajaan untuk melaksanakan esok. Rakyat tadi Datuk Ismail Sabri, yang Muhammad Ismail Sabri sendiri turun ke Kelang. Apakah rakyat sana tidak menyantuni? Rakyat ikut apa saja yang dibuat, yang disarankan oleh kerajaan. Tapi akhirnya rakyat yang salah.
Bukan kerajaan yang gagal katanya, sebaliknya rakyatlah yang gagal. Ini kata Muslimat PAS. Mak Datuk, tak habis-habis. Dan satu lagi, semalam timbul pula seruan daripada Setiausaha Agung PAS. Saya bini lebay RM20 ni. Dr. Khairuddin dia kata dia minta supaya Malaysia mengambil hikmah daripada strategi kesatuan Soviet. Bagaimana mereka mengalahkan tentera kuasa paksi dalam pertempuran Stalingrad pada Perang Dunia Ketiga. Ini kenyataan bila keluar dalam portal Negara Merdeka bersumberkan kepada Malaysia Kini. Saya kena cakap terus terang ni benda ni. Dan dia kata dalam peristiwa itu salah satu peristiwa yang paling berdarah dalam Perang Dunia Kedua dengan korban kematian 1.1 juta rakyat Soviet dibandingkan dengan sekitar 800,000 kematian tentera kuasa paksi yang menyerang. Bagi saya satu saja, kenapa dijadikan itu sebagai contoh? Kenapa tidak dijadikan contoh macam mana tentera Islam? PAS ni kan memperjuangkan Islam. Bagaimana Saladin, bagaimana Umar Al-Khattab, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana para pejuang negara kita, sehingga kita mampu menawan Andalusia atas kesatuan. Serulah rakyat supaya bersatu, walaupun susah macam mana pun, dengan tentera yang sedikit kita dapat menewaskan tentera yang banyak. Jadi dalam keadaan peperangan kita menantang virus corona ini, carilah dalil-dalil yang ada sangkut paut. Bahawa bukan tak pernah berlaku wabak ataupun tahun ini berlaku di Madinah satu ketika dahulu. Maka baginda Rasulullah SAW mengasingkan mereka yang sakit letak atas bukit. Berlaku pengasingan. Bagaimana cara merawat mereka yang dijengah oleh wabak tahun masa itu. Carilah dalil-dalil yang berunsurkan Islam yang berjaya. Ini nak cerita tentang Soviet, apa semua. Soviet itu negara komunis. Jadi kalau orang tuduh benda itu, yang umat marah pula nanti. Saya tak maulah kata begitu. The Battle of Stalingrad. Sedap lah bercakap. Jadi apakah yang Muhammad nak menunjuk pada yang Muhammad ni membaca tentang sejarah dunia dan sebagainya? Tak ada keperluan. Sebab yang Muhammad mewakili parti PAS. Parti yang berlandaskan kepada Islam. Berilah pandangan-pandangan yang berasaskan kepada sejarah Islam. Bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana Islam menyelesaikan banyak masalah. Bukan tak ada wabak berlaku zaman Rasulullah, zaman selepas Rasulullah, zaman Sayyidina Osman Affan, banyak. Tapi ini tidak disantuni, malah pergi ke pertempuran Soviet lah apa semua. Saya kata buat apa benda ni? Tak ada kena mana. Tak ada, saya tak nampak relevannya. Biar saya bercakap tentang relevansi. Dan sekarang ni kita nak tanyalah, apakah warga PAS nak lari daripada tuntutan daripada Gerakan Pembela Ummah? Gerakan Pembela Ummah telah pun meneliti tawaran pengambilan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, bahawa mengatakan bahawa sijil United Examination Certificate UEC ini diiktirafkan. Sedangkan dulu inilah antara perjuangan PAS. Inilah juga antara perjuangan kita bersama. Dan kita tak mahu mengiktiraf UEC sebab UEC ini adalah dasar pendidikannya bercanggah dengan dasar pendidikan negara kita ini. Mereka menggunakan bahasa yang bukan bahasa Melayu dan tak tahulah saya dalam keadaan begini. Sebab untuk program Ijazah Sarjana Muda Perguruan ambilan tahun 2021 lulusan SPM 2019-2020, di antara syarat kelaikan adalah mempunyai sijil Unified Examination Certificate iaitu UEC. Jadi Gerakan Pembela Ummah dengan tegas dan konsisten menolak secara keseluruhan sistem pendidikan UEC dan sistem peperiksaan UEC. Dan ini merupakan sistem peperiksaan menengah sekolah vernakular yang diuruskan oleh pihak Dong Zong. Jadi kalau begini, macam mana? Kita nak tanya pada warga PAS lah, sejauh mana anda berjuang untuk ini. Jadi dalam keadaan begini, kita nak tanya apakah pimpinan PAS masih meneruskan perjuangan dengan roh menantuni roh perlembagaan kita. Jadi PAS perlu pertahankan perlembagaan dalam keadaan begini. Sebab itu saya kata dalam keadaan, saya melihatlah bahawa sejak berada di anjung kuasa, menjadi menteri, menjadi itu dan ini, jadi timbalan menteri, saya melihatlah pimpinan PAS ni kadang-kadang terpesong daripada asas-asas yang mereka lontarkan selama ini. Kita lebih senang kalau mereka meneruskan perjuangan tentang RUU 355. Kita nak menunggu apakah tuntutan berakhirnya, apakah dia dibuat RCI berhubungan dengan kematian anak anda Adib yang terkorban anggota bomba yang masih tak disantuni. Yang kita tak dengar lah, saya tak nampak, tak dengar cerita lah. Jadi keluarganya penuh dalam kehibaan,
yang tak berdosa. Sedangkan waktu itu ada perbicaraan, dan ini kita tidak melihat santunannya sebegitu. Jadi kita menuntutlah. Begitu juga apabila Datuk Seri Sabri mengatakan bahawa diwujudkan RCI berhubungan dengan tabung haji. Kita nak dengarlah pula Menteri Agama bercakaplah sejauh mana dia tahu, sejauh mana perkembangannya. Malahan katanya tabung haji nak dijadikan macam bank yang diletakkan di bawah Kementerian Kewangan. Dia letak bawah bank negara. Ya, ini pun menimbulkan masalah sebab tabung haji ini dia istimewa. Dia terus duduk di bawah jabatan Perdana Menteri. Dan kalau dijadikan itu sebagai macam bank juga, maka wujudlah riba. Macam mana kita nak gunakan institusi yang terjebak dalam riba, sedangkan kita tujuannya mulia untuk menghantar jemaah haji mengerjakan ibadah yang kelima dalam tuntutan Islam. Ini keadaannya. Sepatutnya inilah diperjuangkan oleh pimpinan dalam PAS. Patutnya mereka bersuara. Ini tidak apa yang kuat lontaran suaranya adalah daripada Ketua Pergerakan Pemuda. Dan kita tunggulah macam mana pula pandangan Dewan Muslimat, macam mana pandangan Ketua Pergerakan Pemuda PAS, bagaimana Dewan Ulama. Sebab sekarang ni kalau tabung haji dijadikan seperti bank, tentulah bergelumang dengan riba. Riba ini adalah haram di sisi Islam. Sedangkan selama ini apa yang diasaskan oleh tabung haji berasaskan kepada pandangan dan cadangan daripada Allahyarham Profesor Engku Aziz. Ini kata-kata yang dilontarkan yang kita harus diperjuangkan. Jadi dalam keadaan sekarang ni kadang-kadang saya teringatlah kata-kata Buya Hamka. Benar, sudah benar. Dia kata-kata Buya Hamka, almarhum Buya Hamka, dia kata saat agamamu dihina, saat bangsamu dicaci dan dicerca, sedangkan anda sekadar berdiam diri, maka katanya eloklah gantikan pakaianmu dengan kain kapan. Tegas Buya Hamka. Sebab itu Buya Hamka dia tak duduk dalam kerajaan Bung Karno, walaupun dia seorang yang rapat dalam menuntut kemerdekaan bagi Indonesia. Itulah keadaan saya yang saya dapat beri sedikit pencerahan. Kerana apa yang kita lihat sekarang ni, sebenarnya bila kita bercakap soal tentang bangsa kita yang runtuh sekarang ini, dan ataupun yang hilang sebenarnya, bukan kuasa. Kuasa Melayu masih kekal saja. Cuma yang hilang, yang runtuh adalah pegangan nilai moral. Jadi pimpinan yang disantuni oleh rakyat, yang diyakini oleh rakyat, mereka sekarang ini sudah mabuk kuasa. Mereka sudah mabuk harta. Mereka mabuk kemewahan, sehingga tidak dapat membezakan yang halal dan haram. Jadi kita merasakan seolah sudah tidak jujur, tiada kejujuran, tiada keadilan, dan sudah tidak ada kebertanggungjawaban. Malahan maruah pun boleh tergadai. Maaflah saya bukan nak menuduh, tetapi kita melihat keadaan sekarang ini menuju ke arah itu. Sebab itu saya agak seronok menyantuni tulisan daripada Datuk Fuad Zakasi, Ahli Majlis Tinggi UMNO. Dia kata kalau tinggal tiga lah, dia kata. Sebab orang mengatakan bahawa UMNO berpecah. Sebenarnya di peringkat akar umbi UMNO tak pecah. Yang buat perangai di atas. Jadi UMNO nampak berpecah kerana ada yang menentang keputusan parti. Mereka sanggup jadi power broker. Mereka sanggup jual parti. Mereka sanggup berunding tanpa restu parti. Puncanya adalah untuk kekal kejawatan dan takut kepada tindakan atas kesilapan-kesilapan yang mereka sendiri tahu. Jadi terbukti, kata Datuk Fuad Zakasi, Majlis Kerja Tinggi memutuskan untuk menarik sokongan kepada Perdana Menteri. Tetapi kluster menteri pula buat keputusan yang songsang, yang menentang keputusan Majlis Kerja Tinggi. Jadi mereka sokong Perdana Menteri, itu hal mereka lah. Tapi janganlah rakyat dijadikan alasan. Kerana pandemik, demi untuk rakyat, tak sesuai waktu dan sebagainya. Jangan jadikan begitu. Sebab itu sekarang ni, kalaulah situasi begini, di mana titik noktahnya? Di mana berakhirnya tentang gejala-gejala yang berlaku, yang mau merosakkan UMNO ini? Sebab itu, kata Dr. Fuad, kalau kita tinggal 10 orang pun 10 orang lah. Kalau tinggal 3 orang pun 3 orang lah. Dan kita harus mengambil contoh yang terbaik UMNO Sabah. Waktu UMNO Sabah dulu 21 ketua bahagian lari lintang pukang, meninggalkan parti. Hanya 3 orang yang benar-benar istiqamah, yang kekal bersama dengan UMNO. Waktu UMNO Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya umum yang ke-14. Mereka yang kekal adalah Bung Mokhtar, Muhammad Saudara Remy Unggi dan
Datuk Yaakob Khan. 3 orang ni je. Dan dengan penuh kepayahan, dengan penuh kesukaran, 3 orang inilah membina kembali keyakinan rakyat di Sabah terhadap UMNO. Jadi mereka yang lari itu bukan calon-calon orang. 9 orang adun, 5 orang ahli parlimen dan 2 orang senator. Jadi bukan calon-calon orang. Jadi waktu itu mereka bersikap UMNO ni macam habis madu sepah dibuang. Tapi bagaimanapun UMNO Sabah tidak tersungkur. UMNO Sabah kekal. Waktu pilihan raya umum negeri yang dilakukan dulu, bawah PN dulu, UMNO menang 14 kursi, sedangkan PBM cuma dapat 13 kursi. Dan itu keadaannya. Jadi UMNO tidak, dalam keadaan begini, kita seharusnya tidak boleh lagi UMNO bersikap apologetik. Sebab itu saya minta agar Presiden UMNO kental semangatnya. Mereka yang lari daripada arus perjuangan parti perlu diambil tindakan. Tak apalah, tinggal 3 orang pun 3 orang lah. Saudara, apa nak kita takut? Tak ada apa ni. Jadi sedangkan saya melihat juga kiriman ini mana tadi? Bahawa di mana tu, di kawasan Saudara Hamzah, ni cawangan PBM tutup katanya. Saya mendapat kabar kerana ketua cawangan di kawasan tersebut, Sungai Baur telah pun menutup cawangan kerana ahli-ahlinya lebih kurang dalam 1,000 orang akan menyertai parti Ibrahim Ali. Ini keadaannya. Dan saudara, kalau kita kena baca betul-betul lah. Kita cakap soal politik, biar saya cakap terus terang. Sebenarnya kerusi campuran yang ada sekarang ni dalam Kerajaan Perikatan Nasional adalah Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan GPS Sabah. Okey, ini yang hakikinya ya. Jadi UMNO BN ada 43, campur 15 ada 58. Jadi asalnya 58 ni mereka melompat daripada UMNO, jadi 58 daripada UMNO. PAS ada 18, GPS ada 18, STAR ada 1 kursi, bebas ada 3. Jadi jumlahnya 114. Dan ini 1 kursi itu bila Allahyarham sahabat kita di Greek meninggal dunia, Saudara Hasbullah. Jadi sekarang ni 113 tolak 114 tolak 1 tinggal 113. Kemudian jangan lupa Macang dan Gua Musang memang dah tak ada lagi. Jadi kalau Macang Gua Musang dah tak ada, tinggal 111. Itulah konon-kononnya keabsahan bagaimana dengan kedudukan Datuk Zahid Hamidi, macam mana Datuk Senajib, macam mana dengan Datuk Ani Ahmad Maslan. Di manalah mengatakan bahawa mereka unggul. Dari sini kita tak faham. Ya sebab saya katakan berkali-kali bahawa semua orang tahu, warga UMNO tahu tujuan Dr. Mahathir dengan Tan Sri Muhyiddin mewujudkan PBM itu masa pilihan raya ke-14 dulu. Untuk apa? Untuk membunuh UMNO. Semua warga UMNO tahu di peringkat akar umbi bahawa di sebalik langkah Sheraton dengan scheme of thing, tak lain tak bukan adalah untuk mengekalkan kuasa kepada Parti Peribumi Bersatu PBM yang diletakkan, ditonjolkan Tan Sri Muhyiddin. Warga UMNO tahu. Malahan warga UMNO peringkat akar umbi pun faham, cukup jelas dan tahu kenapa lebih kurang sekitar dalam 3 jam sebelum UMNO, Majlis Tinggi UMNO membuat keputusan untuk menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional, maka dilantik pula Datuk Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri. Apa tujuannya? Warga UMNO tahu. Kita semua menginsafi apa yang dilakukan tidak lain tak bukan adalah untuk mengocakkan UMNO ini sendiri. Tapi kenapa pimpinan yang mereka bergelar menteri, mereka yang bergerak ahli parlimen daripada UMNO tega untuk menghancurkan hati dan perasaan rakyat? Sedangkan semua orang tahu bahawa keadaan sekarang ni Tan Sri Muhyiddin is very fragile ataupun tidak ada keabsahan. Sebab itu mantan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Selangor, Datuk Kamarudin Ahmad, dia menyatakan, dan beliau sebagai seorang peguam, dia kata bahawa peguam negara khilaf dalam mentafsir kedudukan jawatan Perdana Menteri. Kerana hakikatnya selain daripada Dewan Rakyat, sokongan majoriti juga boleh didudukan di luar parlimen katanya. Jadi kepercayaan bahawa beliau Muallim Tan Agong, seorang ahli Dewan Rakyat, mampu memiliki sokongan majoriti boleh ditentukan melalui dokumen ataupun akta bersumpah. Ini juga caranya bagaimana waktu dulu melantik Tan Sri Muhyiddin.
Jadi melalui perkiraan, dia kata daripada saudara Datuk Kamarudin Ahmad, dia kata melalui perkiraan SD, bukan saja melalui perkiraan di dalam Dewan Rakyat. Sepatutnya warga UMNO yang menjadi ahli parlimen, yang menjadi menteri, mereka faham bahawa orang yang anda sokong sekarang ni pada bila-bila masa boleh jatuh. Pada bila-bila masa saja. Sebab itulah sekarang ni keadaan parlimen kita tak tahu. Dan saya dapat kiriman daripada pelayar kita, Saudara Taufik Pak Wan. Dia kata, Datuk, mohon pencerahan tentang kuasa yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kerana setelah pelbagai perbincangan seolah-olah diizinkan secara terbuka sebagaimana yang saya petikaikan. Dan bagaimanakah perlu menghentikan suasana ini. Beliau mau pencerahan. Dan saya katakan bahawa ini sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kuasa agung adalah kuasa mutlak. Sebab itu dalam halaman The Vibes, The Vibes, ahli Dewan Negara Perak Dato' Anwar Zaini menyarankan kerana dalam keadaan begini apa semua sudah sampai masanya bahawa diwujudkan satu jawatan, iaitu penasihat undang-undang yang khusus menasihati Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Kerana sekarang ini penasihat undang-undang ataupun AG, Attorney General, dia menasihati Perdana Menteri, Kabinet dan waktu yang sama menasihati Agong. Jadi dalam keadaan begini perimbangannya itu kadang-kadang dilihat khilaf. Jadi untuk itu, untuk mengelakkan segala-galanya, diwujudkan satu jawatan yang baru, iaitu Attorney General yang khusus menasihati Duli Yang Mulia Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu bila berlaku sebarang pertelingkahan tentang permasalahan perundangan. Saya rasa ini satu cadangan yang baik. Dan beliau bukanlah orang calon-calon orang, beliau ahli Dewan Negara Perak. Dan waktu yang sama, beliau pernah menjadi sesulit kepada Timbalan Perdana Menteri waktu itu Tun Musa Hitam di Kementerian Dalam Negeri. Tentulah beliau faham. Sebab itu beliau melontarkan pandangan yang sebegitu. Beliau juga adalah bekas pengurusi agensi berita nasional bernama. Dan memanglah perlu, saya rasa, saya pun bersetuju dengan beliau bahawa diwujudkan satu jawatan baru sebagai penasihat undang-undang yang akan mentafsir undang-undang dan memberi nasihat yang benar kepada Agong. Khusus untuk Agong saja, yang tidak akan berpihak dengan mana-mana. Kerana sekarang ini kedudukan AG ataupun Attorney General ataupun Peguam Negara, dia menasihati eksekutif, iaitu Perdana Menteri, dan waktu yang sama menasihati Agong. Jadi kadang-kadang perimbangan dua ini, bila terjebak dengan masalah siapa sebenarnya yang berkuasa, ini ada mungkin ada kekhilafan. Saya tak kata khilaf, tapi mungkin, dan ataupun menimbulkan persepsi. Jadi adalah lebih baik sebab jawatan Peguam Negara ini dilantik oleh eksekutif. Itu Perdana Menteri yang menyembahkan, menasihatkan Agong supaya melantik. Of course, pelantikan mereka lah dibuat oleh Duli Yang Mulia Pertuan Agong, Ketua Hakim. Cuma jawatan speaker dilantik oleh Parlimen. Kemudian Agong bersetuju. Ini keadaannya. Jadi saya harap apa yang dilontarkan oleh saudara Taufik Pak Wan ni terjawab pandangan beliau. Ini keadaan saudara. Jadi saya melihat kita ni celaru sangat.